Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu 5 kenanga. Untuk hari ni, mata pelajaran kita memang istimewa. Kenapa istimewa? Nak tahu kenapa? Jom! Awak tengok muka surat 110 buku teks awak. Buka sekarang. Ya, dia ada menceritakan tentang warga emas ni. Warga emas. Apa yang awak tahu tentang warga emas? Ya, warga tua. Awak tak tua lagi. Awak kira kanak-kanak. Okey? Cikgu. Cikgu bukan. Cikgu warga dewasa, ya. Warga tua ni, kalau ikutkan dalam buku teks, dia terangkan berumur 60 tahun ke atas. Baru dipanggil warga emas. Kalau 60 tahun ke bawah ni, kita tak panggil warga emas lagi. Okey, mungkin kita panggil ayah-ayah. Macam tu. Ataupun ibu-ibu. Warga emas, kerajaan iktiraf pada umur 60 ke atas. Ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada iktiraf orang yang berumur 60 tahun ke atas baru layak dipanggil warga emas. Bukannya dia tu emas, awak boleh ambil dia pergi jual. Takkan awak nak ambil datuk nenek awak yang umur 60 lebih tu pergi jual. Yelah, mentang-mentang warga emas, dengar emas ni macam boleh pergi jual kan. Takkan kau nak bawa orang tu pergi jual. Kau jangan nak mengarut. Kita kembali pada buku teks kita, pada muka surat 110. Dia menerangkan tentang satu pidato. Pidato ni menerangkan tentang warga emasku terpelihara. Sebab apa macam tu? Sebab kebanyakan dunia sekarang ni, anak-anak yang berjaya, mak-mak ataupun ayah-ayah yang kat kampung, yang dah tua, dia tak ambil tahu, tak ambil peduli. Ingatlah, mak ayah bela kita daripada kecil sampai kita besar, sampai kita dewasa macam ni. Bila kita dah kaya ataupun bila kita dah ada keluarga sendiri, kita biarkan mak ayah kita kat kampung tu sorang-sorang, duduk buat kerja sorang-sorang. Awak tak ambil tahu pun tentang kehidupan mereka. Tak boleh sebenarnya. Cikgu bukan nak cerita tentang anak derhaka. Okey? Cikgu cuma nak cerita, ingatlah. Okey, kalau awak dah dewasa, bila dah ada kerja, bila dah ada family nanti, mak ayah awak jangan lupa. Okey? Itu cikgu cuma selingan, nasihat saja. Okey, kita balik pada mata pelajaran kita hari ini. Kita tengok pada muka surat 110 ni, pidato bertajuk warga emasku terpelihara. Cikgu nak awak baca dulu, sempitas dulu. Cikgu bagi masa, cepat baca. Tekan pause dulu video cikgu ni. Ya, dah baca, dah faham. Baik. Dia ada terangkan dalam petikan pada muka surat ni, warga emas ialah warga negara yang berumur 60 tahun ke atas. Ya, betul cikgu cakap tadi kan, 60 tahun ke atas. Kita bersyukur kerana golongan seperti datuk, nenek, ayah dan ibu kita mendapat pembelaan sewajarnya. Ini yang cikgu nak cerita. Kerajaan telah buat pelbagai infrastruktur kemudahan terhadap warga emas ni. Ya, memang ada pelbagai. Tapi awak jangan biarkan mak ayah awak pula terkotak-katik kat kampung. Kalau, yelah, bila awak dah dewasa nanti kan, mak ayah awak dah tua, awak cakap, alah sibuk lah, awak nak kerja, nak bagai kan. Biasa kita tengok dalam iklan raya lah kan. Bila raya je balik, bila raya je balik kan. Ada raya pun tak balik kan. Dalam petikan ni, dia ada terangkan, kerajaan telah mengisytiharkan 1 Oktober pada setiap tahun hari ataupun sebagai hari warga emas. Ya, tak tipu. Ini memang betul. 1 Oktober kita sambut hari warga emas sedunia. Memang akan ada warga emas sedunia. Kita bukan setakat ada hari ibu, ada hari ayah, ada hari kanak-kanak. Kita pun ada hari warga emas sedunia sebenarnya. Kenapa dia buat hari warga emas ni? Yelah, macam kita tahu sebelum ni, untuk hari ibu bapa kita kena ingat ibu bapa kan. Hari ibu buat hadiah untuk hari ibu. Okey, hari warga emas ni pun sama je. Ialah untuk mengingati ataupun nak menghargai warga emas yang ada di negara kita ni. Yelah, datuk nenek awak tu kira warga emas lah. Yang pertama, kenapa dia wujudkan hari warga emas ni? Yang pertama adalah untuk pengiktirafan terhadap golongan tersebut dalam komuniti. Cikgu terangkan secara ringkas. Dalam komuniti, kadang-kadang orang dewasa ni ataupun orang muda-muda ni, dia tak respect orang tua.
Contohnya pergi beratur dekat mana-mana beli apa-apa kan. Warga emas kesian, larat nak pergi beli. Yang muda-muda ni cross line ataupun cross. Alah lambatlah pakcik ni kan. Nampak? Tak menghormati orang tua ni. Tak boleh. Tu dosa namanya. Selain tu, dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan dan menyediakan perkhidmatan mesra untuk warga emas. Ya, memang ini perlu sebenarnya. Sebab nak jaga warga emas ni bukan senang. Dengan masalah fizikal, dengan masalah kesihatan, mereka ni agak terhad. Okey? Bukan macam kita muda-muda boleh berlari, boleh berkejar pergi sana sini dengan laju. Warga emas bila awak dah tua nanti macam itulah. Nak pergi ke satu tempat pun payah, nak pergi ke sana pun payah, kesihatan tak mengizinkan. Jadi kerajaan dia mewujudkan benda-benda macam ni untuk warga emas. Okey, contohnya nak beratur masuk mall. Kalau macam musim Covid sekarang ni nak pergi mall nak beli barang, dia ada dua laluan. Satu laluan untuk orang biasa, satu laluan lagi untuk warga emas. Jadi dia bagi kelebihan pada warga emas. Yelah takkan nak beratur sekali orang muda ni kan. Nak panjang berjela nak beratur. Jadi dia bagi satu peluang pada warga emas untuk beratur dengan lagi cepat. Kelebihan kita dahulukan yang tua. Yang muda dihormati, yang tua kita dahulukan. Selain tu, perkhidmatan untuk warga emas ni juga termasuklah bantuan kewangan, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Untuk bantuan kewangan memang perlu untuk warga emas. Dah tua, dah berpakat datuk. Bukan berpakat datuk, maknanya dia dah tua, dah jadi atuk. Duit pun tak ada, apa tak ada. Jadi kerajaan dia ada wujudkan satu bantuan untuk kewangan. Macam kerajaan sekarang ni dia wujudkan bantuan prihatin nasional BPN. Dan juga dia menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Selain itu, pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Okey, dalam segi perubatan ni, bagi warga emas yang ada masalah fizikal, contohnya kaki tak ada ataupun kaki tak kuat dan tak boleh jalan, kerajaan dia ada bagi alat bantuan untuk warga emas ni, bagi mereka boleh berjalan ataupun boleh bertongkat pun tak apalah untuk bergerak ke tempat. Okey, senanglah, tak adalah nak kena papah, nak kena angkat ada orang kan. Ini paling penting, iaitu seterusnya warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan selain potongan separuh harga bagi tambah pengangkutan awam. Baik, oleh itu semaikanlah sifat penyayang kepada warga emas. Mereka berhak mendapat pembelaan dan periktirafan. Ya, jangan kita pinggirkan warga emas. Atuk nenek kita lah paling dekat. Kalau orang lain tu tak adalah kita rasa sangat. Tapi bila atuk dengan nenek kita ni, ya, ahli keluarga yang paling rapat dengan kita. Baik, untuk tugasan ni, awak tengok pada muka surat 111. Okey, 111. Di bawah dia tu, keistimewaan untuk warga emas. Dia ada macam petikan kan? Okey, macam bukan petikan, macam peta minda. Awak kena lengkapkan. Untuk jawapan kebajikan, awak tengok semula petikan di atas tadi. Jawapan untuk maklumat kebajikan ialah dasar warga emas negara diwujudkan untuk menjaga kebajikan. Ya, itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, menubuhkan pusat aktiviti warga emas dan unit penyayang warga emas. Itu jawapan bagi maklumat kebajikan. Untuk yang kedua, iaitu mengenai perkhidmatan awam. Okey, dari segi perkhidmatan awam ni, kerajaan telah menyediakan bantuan kewangan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, potongan separuh harga bagi tambang pengangkutan awam. Dua jawapan dia. Jangan tertukar jawapannya. Yang terakhir iaitu mengenai perubatan. Dia ada dua jawapan juga. Sama. Dalam petikan yang sama. Awak tengok je ke atas tadi. Okey, jawapan dia apa? Pemberian alat sokongan dan alat tiruan anggota badan juga disalurkan. Itu dari segi perubatan. Seterusnya, warga emas akan mendapat layanan istimewa di klinik dan di hospital kerajaan. Pap. Selesai. Dua. Maknanya setiap maklumat tu dia minta dua jawapan. Cikgu dah bagi. Tak dapat. Terlepas. Tak apa.
awak undur balik video ni. Okey, itu sahaja tugas awak buat dalam buku BM1. Cikgu terlupa. Satu lagi. Dia minta rumusan. Awak kena rumuskan. Apa dari kefahaman awak tentang tajuk Hari Warga Emas ni? Bagi rumusan. Apa yang awak faham daripada pidato tadi, apa yang awak faham daripada maklumat yang kena isi tadi, awak rumuskan di bawah. Baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.